Belalang, oh belalang. Iya, Mak. Belalang di sini, Mak. Ada tetamu datang di luar tu. Kamu pergi buatkan kopi? Kopi? Kita mana ada kopi, Mak? Sudah lama tidak minum kopi. Apa? Nah, kamu ambil arang-arang ni, campur dengan air sejuk. Asalkan hitam macam kopi, jadilah belalang. Okey. Mak nak pergi kelas dulu. Hari ni ada kelas Bahasa Melayu dengan Cikgu Farah. Kamu buat dulu kopi ni, ya? Baik, Mak. Belalang coba buat dulu, ya. Hati-hati, Mak, di jalan, ya. Ya, buat sedap-sedap. Berapa cawan boleh? Nanti Mak balik cepat. Ada belalang. Aduh, belalang. Bagaimana belalang? Cepat belalang. Ada tetamu di luar. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot Mendengar Rendah Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Pada hari ini kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu untuk tingkatan 3. Jadi sebelum itu, siapakah gerangan guru yang akan bersama Irfan hari ini? Apa kata kita saksikan dulu profil guru kita. Inilah dia gerangan guru yang Irfan katakan tadi, iaitu Cikgu Nur Faraliza Hamzah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Desa Jaya Johor Bahru, Johor. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar, Irfan? Sihat, Alhamdulillah. Cikgu bagaimana pula? Baik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih, Cikgu. Dan bersama Irfan hari ini tentunya dalam mata pelajaran Bahasa Melayu untuk tingkatan 3. Jadi kita juga bersama dengan seorang jurubahasa iaitu Cikgu Azliana Mashuri dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil Ceras, Kuala Lumpur. Cikgu, terima kasih juga kerana menemani kami untuk hari ini. Jadi Cikgu Nur Faraliza, nak panggil Cikgu Farah kah, Cikgu Liza kah? Boleh panggil Cikgu Farah saja. Cikgu Farah sahaja. Baik, Irfan masih dalam keadaan di mana cakap bahasa baku lagi kerana masih lagi teringat gimmick yang kita buat tadi. Ya, kisah klasik tadi. Kisah klasik kisah tadi. Pak Belalang, ya. Baik, dan apa kata Cikgu, kita kenalkan juga anak murid Cikgu yang berada di atas talian sekarang ini. Silakan. Baiklah, hari ini kita bersama dengan 4 orang murid daripada SMK Taman Desa Jaya. Murid pertama ialah Intan Nur Syamira. Murid yang kedua ialah Nurul Farisha Afrina. Murid ketiga ialah Eng Hui Jun. Dan murid keempat yang bersama dengan kita pada hari ini ialah Vera Fong Sikian. Baiklah, Cikgu. Nampaknya kita bersama dengan 4 bunga yang menemani Irfan untuk hari ini dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dengan topiknya Kisah Teladan. Ya, betul, Jadi Irfan. Cikgu, sebagai pengenalan untuk topik kita ni, mungkin Cikgu boleh ceritakan sedikit apakah pengenalan yang boleh Cikgu berikan. Silakan. Baiklah, terlebih dahulu sebelum kita pergi kenapa kita memilih tajuk Kisah Teladan ini, kita pergi dulu kepada maksud Kisah Teladan ini. Baiklah, menurut laman sesawang PRPM, Pusat Rujukan Persuratan Melayu, kisah bermaksud hal atau cerita, kejadian atau riwayat. Manakala teladan bermaksud perbuatan yang patut diikuti. Jadi, ini menunjukkan pada hari ini ada beberapa kisah yang kita nak kaji, Irfan, untuk dijadikan panduan ataupun teladan kepada murid-murid kita pada hari ini. Jadi, saya teruskan. Silakan, Segmen Cikgu. yang pertama ialah segmen menyulam ilmu. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 2.3.1 iaitu membaca dan mengulas maklumat daripada pelbagai teks dengan betul dan tepat. Dan hasil pembelajaran yang diharapkan ialah pada akhir siaran, murid dapat membaca teks dengan menggunakan teknik kuek. Apa teknik kuek? Nanti saya jelaskan. Okey. Dan yang kedua ialah mengulas maklumat daripada pelbagai teks dengan betul dan tepat. Jadi kenapa kisah teladan? Kisah teladan ini merangkumi aktiviti pembelajaran utama pada hari ini. Yang pertama, aktiviti pertamanya ialah penerangan teknik bacaan kuek. Kemudian, aktiviti kedua ialah aplikasi teknik bacaan kuek pada teks. Aktiviti ketiga, mengulas maklumat daripada teks.
Dan aktiviti keempat ialah ulasan keseluruhan kedua-dua teks. Jadi kita akan mencapailah kemahiran yang diharapkan tadi, Irfan. Berbalik pada soalan Irfan tadi, kenapa kisah teladan? Sebab hari ini kita nak mengkaji beberapa teks teladan dengan menggunakan teknik quack. Tadi apa teknik quack ni? Macam bunyi itik. Macam bunyi itik pun ada juga. Jadi teknik quack ni merupakan akronim ataupun cantuman kepada huruf Q, U, A, C, K. Apa dia huruf-huruf ini? Huruf yang pertama ialah huruf Q. Q yang membawa maksud question mark. Murid akan menanda tanda soal pada perkataan ataupun idea yang mereka rasa kabur, kurang difahami. Kurang jelas. Jadi mereka tandalah tanda soal pada teks tersebut. Baik. Kemudian U membawa maksud underline. Murid akan menggaris kepada sesuatu takrif yang mereka jumpa. Dan yang seterusnya A, asterisk. Murid akan menanda asterisk pada maklumat atau idea yang penting dalam teks nanti. Jadi mereka mudah faham, Irfan, kalau gunakan simbol-simbol ini. Dan kemudian C, circle, mereka akan membulatkan fakta atau definisi penting. Baik. Dan akhir sekali keyword, kata kunci, murid akan menanda K pada sebarang kata kunci yang mereka jumpa. Sebab kalau selalu kan kita gunakan pen penanda ataupun garis, hal ini macam boring, membosankan. Betul. Jadi bila murid menggunakan pelbagai simbol-simbol, murid senang nak cam, nanti mereka mudah faham. Sebab pemahaman membaca, saya ulang sekali lagi, pemahaman membaca. Sebab murid kadang-kadang dia baca, betul, tapi dia tak faham. Jadi pemahaman membaca ini sangat penting untuk murid-murid supaya mereka dapat mencapai kemahiran membaca di sekolah. Jadi saya nak tanya murid-murid di rumah, adakah mereka faham? Kalau mereka faham, cuba angkat kad hijau yang ada pada tangan mereka. Dengan teknik quack tadi, kalau mereka faham, sila tanda kad hijau. Angkat kad hijau, ya. Okey, semua angkat cikgu. Maknanya keempat-empat bunga kita ni memang dah faham dah. Ya. Irfan pun angkat jugalah boleh? Boleh. Tapi Irfan, sebelum itu Irfan, mereka ni kurang faham lagi ni. Apa saya suruh angkat, kalau faham mereka pun angkat. Tapi apa sebenarnya kad yang ada dekat tangan kita ni, Irfan? Betul. Ada yang senyum, ada yang macam sedih pun ada. Sedih pun ada. Yang kurang sedih pun ada. Jadi ini dinamakan kad kepada lampu isyarat. Nama dia kad lampu isyarat. Sebab tu warna dia sinonim dengan lampu isyarat. Ada warna hijau, kuning dan merah. Ya, betul. Jadi maksudnya macam tadi, mereka faham, mereka angkat kad hijau. Kalau kurang faham, mereka angkat kad kuning. Kalau tidak faham langsung dengan penerangan saya, mereka boleh angkat kad merah. Tapi kan Irfan, sebenarnya aplikasi kad ni ada pelbagai. Kalau dalam pembelajaran abad ke-21, mereka boleh, jika nak mencuba contohnya, mereka boleh angkat kad hijau juga. Untuk mencuba. Ya, betul. Baik. Jadi kad ini nanti murid-murid boleh aplikasikan dalam sesi pembelajaran. Menarik cikgu konsepnya, di mana kalau faham boleh angkat yang warna hijau, ataupun kalau ingin bertanya soalan boleh angkat warna hijau juga. Ya, betul. Kalau kurang faham tadi, kita angkat warna kuning, dan kalau tak faham langsung, angkatlah warna merah. Betul. Untuk beri isyarat kepada cikgu untuk terangkan kembali dan jelaskan kepada mereka konteks yang cikgu tengah cakapkan. Okey, baik. Terima kasih cikgu untuk penerangan di segmen ini. Maknanya kita akan belajar mengenai kisah teladan dan banyak lagi aktiviti yang kita akan lakukan selepas ini. Tapi sekarang ini cikgu, kalau kita berhenti berehat seketika boleh? Boleh. Baik, kembali kita dalam Didik TV KPM 11 ini dalam pelbagai perkongsian ilmu bersama dengan cikgu Farah dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami dalam Didik TV KPM, tentunya untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 3 bersama dengan Cikgu Farah hari ini. Nampaknya kita juga bersama dengan 4 bunga yang berada atas talian sekarang. Jadi, untuk segmen kali ini Cikgu, apa pula yang akan kita sentuh dan discuss? Sebelum itu kan, saya nak tanyalah Irfan. Agak-agak Irfan kan, kalau Irfan tengok itik-itik ni,
macam mana kita nak tahu jantina dia ya? Okey, selalunya cikgu yang dikejar itu betina, yang mengejar itu selalunya jantan cikgu. Kemenangan pertama untuk Irfan. Kemenangan pertama untuk saya. Baik. Itu bukan kita sengaja nak buat, Irfan. Ini sebenarnya untuk pengetahuan murid-murid dalam talian dan juga di rumah. Itu ialah intipati. Sedikit tentang teks yang akan kita kaji pada hari ini. Okey. Jadi cikgu, apa yang kita akan kaji? Ya, tajuknya Pak Belalang, ada pada buku teks Bahasa Melayu muka surat 63. Jadi macam mana kita dah tahu sebenarnya Pak Belalang ni ialah kisah klasik kan, Irfan? Jadi bagaimana murid-murid kita ni nak faham kisah klasik ini dengan lebih mendalam? Jadi kita akan minta murid-murid untuk membaca secara mekanis. Apa pula bacaan secara mekanis ni? Sebenarnya membaca ni umumnya ada dua, mekanis dan mentalis. Mekanis, bacaan bersuara. Okey. Jadi nanti kita akan tengoklah murid membaca menggunakan sebutan, intonasi yang betul. Kemudian kalau bacaan mentalis, dia tidak bersuara. Dia baca secara senyap. Maksudnya cikgu macam mana cikgu bacaan senyap ni? Senyap ni maksudnya dia nak membaca teks tu dengan cepat, dia bacalah secara senyap. Dia baca tanpa mengeluarkan kata-kata. Ya, tapi hari ni kita nak lihat murid membaca secara mekanis. Baik. Teks ataupun petikan Pak Belalang dalam buku teks Bahasa Melayu tingkatan 3 muka surat 63. Dan saya minta nanti selepas murid yang nak mencuba untuk baca secara mekanis, mereka akan angkat kad hijau, berwarna hijau, dan kemudian mereka akan terus menekan pautan Google Docs, aplikasi Google Docs, untuk mereka menanda teknik quack. Seperti yang tadi, teknik quack, Q untuk tanda soal, U untuk garis, A untuk asteris, C untuk membulatkan, dan K menanda kata kunci pada sesuatu idea pada teks nantilah. Jadi bila mereka membaca, mereka terus menanda. Nanti pada hujungnya kita nak lihat mereka boleh ataupun tidak mengaplikasikan teknik quack dalam pemahaman bacaan teks Pak Belalang ni. Jadi mereka cuba, mereka jawab, kita bagi bintang sebagai peneguhan positif. Okey cikgu, jadi adakah mereka sudah bersedia cikgu? Kalau mereka sudah bersedia, silakan murid pertama yang hendak membaca petikan teks Pak Belalang. Siapa yang nak cuba? Angkat dulu kad warna hijau. Ya, nampaknya Farisha hendak mencuba. Silakan Farisha. Hatta perjanjian dengan baginda itu pun sampailah 2 hari sudah. Maka, sangatlah duka cita Pak Belalang akan perkara yang disanggupinya itu. Setelah sampai kepada malam ketiganya, maka dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala dibukakan hatinya fikiran yang baik. Baiklah aku pergi bersampan berkayuh dekat-dekat kapal mendengar perkabaran itik itu. Maka ia pun berkayuhlah dengan perahunya yang pipis supaya tidak kedengaran bunyi air. Tahniah kepada Farisha. Sebutan yang jelas, intonasi agak baik, dia boleh membaca secara mekanis. Saya minta Farisha, kita akan bagi bintang pada Farisha. Okey, boleh cikgu. Kemudian Farisha tolong tekan aplikasi Google Docs. Nanti Farisha akan pergi ke pautan dan terus tandakan teknik quack di situ. Sekejap lagi kita akan lihat. Baiklah, kita terus kepada petikan yang seterusnya, Irfan. Baik. Mungkin murid yang kedua hendak mencuba. Sila angkat kad berwarna hijau dulu. Ya. Kalau tadi siapa? kita ada Farisha. Okey, kita Intan. Sila Intan. Silakan Intan. Setelah Pak Belalang sampai kepada kapal yang 3 buah belabu itu, seraya perlahan-lahan mendengarkan apa-apa percakapan orang di kapal itu, maka dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala melakukan kudrat di atas hambanya. Pada ketika itu bercakaplah isteri juragan kapal itu dengan suaminya. Katanya, "Ayuhai Encik Juragan, berapa lama sudah sahaya bersama-sama belayar menjajakan anak ini? Minta kenalkan jantan betinanya. Belum juga sahaya tahu bagaimana hendak mengenalnya itu. Jikalau sungguh kasih kepada sahaya, tolonglah kabarkan supaya sahaya tahu." Ya, tahniah kepada cubaan yang baik daripada Intan.
sebutan yang masih lagi jelas, intonasi juga baik, kita boleh bagi bintang pada Intan. Bintang kepada Intan boleh cikgu. Ifah akan bagi bintang Intan dulu. juga sama seperti Farisha, pergi kepada pautan aplikasi Google Docs untuk menanda teknik quack di sana. Ada tugasan seterusnya cikgu ya? Ya, betul. Okey. Seterusnya, Siapa murid pula? yang ketiga, siapa yang nak mencuba untuk membaca secara mekanis? Silakan Vera. Maka jawab juragan itu, ayuhai Adinda, buah hati kekanta. Tiada dapat kekanta hendak mengkabarkan hal itu. Takut didengar oleh orang, kerana esok hari hendak beranda bawa menghantar raja negeri ini, minta kenangan jantan betinanya. Jikalau tiada lalu pula mengenalnya, negeri ini kita miliki. Tak jika lalu pula raja itu mengenalnya, kapan yang tiga buah ini pulang kepadanya. Kita sekarang turunkan sehelai sepinggan sahaja. Tapi oleh kasih keranda, kabarkan janganlah dijagakan kepada orang. Baiklah, terima kasih kepada Vera. Cuma nanti kita belajar, ini ialah proses pembelajaran. Bila Vera hendak membaca, baca perlahan-perlahan sedikit, Satu-satu, cikgu, ya? satu-satu supaya sebutan itu lebih jelas dan bulat. Tapi tak apa, kita boleh bagi bintang Bagi sebagai bintang, peneguhan positif. betul. Terima kasih Vera kerana Okey. mencuba, itu ialah sikap yang baik. Kita akan memperbaiki bacaan kita dari masa ke masa. Terima kasih Vera. Vera juga pergi kepada aplikasi Google Docs ya. Dan yang terakhir sudah tentulah Eng Hui Jun yang belum mencuba. Boleh Hui Jun? Boleh cikgu. Ya, silakan. Okey, silakan Hui Jun. Maka jawab isterinya, katakanlah supaya Adinda dengar. Di mana pula ada orang tengah malam hampir kemari. Lalu dikabarkan oleh juragan kepada isterinya. Katanya, jikalau hendak mengenal jantan betina anak ide itu, hendaklah dilabur air di dalam terenang. Mana-mana yang dahulu mengelam itulah betina dan yang kemudiannya jantan. Setelah didengar oleh isterinya, ia pun diam lalu tidurlah kedua laki isteri menanti siang. Syahadat maka Pak Belalang pun sekalian hal ehwal itu semuanya didengarnya. Sangatlah suka hatinya serasa mati kembali hidup. Sambil berkayu perlahan-lahan balik pulang ke rumahnya. Ya, terima Baik. kasih kepada Hui Jun. Cuma mungkin ada sebutan huruf yang mungkin kurang jelas. Contoh tadi Hui Jun sebut dilabuh, H itu kurang bulat. Patutnya dilabuh cikgu. Ya, dilabuh. Tapi Okey. tak apa. Kita dalam proses pembelajaran, Setuju. percubaan yang positif daripada Hui Jun, kita boleh juga bagi peneguhan. satu bintang. Nampaknya semua layak mendapat bintang kerana Ya. cubaan yang sangat-sangat baik cikgu. Ya? Itulah sikap pelajar yang baik. Kita hendak mencuba. Daripada sikap mencuba itulah kita akhirnya akan menjadi lebih baik dari masa ke masa, Irfan. Baiklah, kita terus. Sebab tadi murid-murid telah pun menanda Okey. kepada, saya rasa mungkin kita boleh pergi tengok apa yang dah mereka tandakan pada petikan teks Pak Belalang Menggunakan teknik bacaan kuat cikgu ya. betul. Okey, maknanya mereka telah pun menyiapkan tugasan yang telah diberikan, iaitu menanda teks menggunakan teknik bacaan kuat, iaitu QUACK. Betul. Jadi cikgu, dah ada ke jawapan semuanya? Saya nampak sudah ada tanda Wah, soal, K, okey. dan juga ada tanda-tanda garisan, asterisk pun sudah ada. Jadi kita nak murid yang pertama untuk menerangkan apa sebenarnya yang mereka tanda ini. Betul. Kita tanya apa yang mereka faham, kenapa mereka tanda bahagian itu. Okey. Betul, silakan. Siapa nak mula dulu? Vera, silakan Vera. Okey, silakan Vera. Cikgu, saya menggunakan teknik Q dengan meletakkan tanda soal pada perkataan duka cita, pipi dan seraya. Kerana saya kurang jelas maksud perkataan-perkataan tersebut. Baiklah, kita sedia maklum. Tanda soal ialah question mark. Mereka kalau ada idea yang kabur, mereka akan tanda di situ. Jadi Vera kurang faham dengan maksud duka cita, pipih dan seraya. Mungkin ada yang nak bantu Vera sementara kita tahu ni yang Vera berasa kabur ni. Ada yang nak bantu? Silakan Intan. Ifah pun nak tahu juga ni, apa Ifah pun kurang pasti dengan perkataan tersebut. Silakan Intan. Cikgu, izinkan saya mencuba. Ya, silakan. Perkataan duka cita bermaksud susah hati, pipih bermaksud tipis, manakala perkataan seraya bermaksud sambil.
Ya, betul lah pukul tu. Okey, pukul dulu. Teng. Ya, kita bagi bintang pada Intan. Bintang Tahniah pada Intan. Intan. Okey, Ya, baik. sebab membantu Vera, duka cita bermaksud susah hati. Jadi bila kita dah tahu, kita terus tahu bahawa baris itu Pak Belalang berasa sedih, susah hati. Betul. Kemudian perahu dia tipis, seraya ini ialah sambil. Sambil, okey. Jadi terima kasih kepada Intan. Seterusnya, mungkin Vera nak tambah lagi? Ya, cikgu. Ya, silakan. Cikgu, saya juga menggunakan tanda K untuk menanda kata kunci pada perkataan perkabaran itu dan minta kenakan jantan dan betinanya. Pada hemat saya, kedua-dua ayat ini merupakan kata kunci penting yang membawa kepada pemahaman berdekat. Ya, Vera menandakan minta kenalkan jantan betinanya sebagai kata kunci. Kata kunci. Dia berasa bahawa inilah kata kunci kepada teks ini. Okey. Bagi bintang. Bagi bintang kepada Vera. Okey. Jadi betul lah cikgu. Itulah kata Betul. kunci. Kita ambil idea murid, Baik. kita rasa relevan, kita boleh bagi bintang. Okey. Sebab Vera Satu rasa lagi itu bintang ialah kata untuk Vera. kunci. Baik, kita teruskan. Siapa lagi yang nak mencuba? Silakan. Siapa Ya, lagi? silakan Farisha. Farisha. Okey, silakan. Saya pula menggunakan tanda asterisk pada baris katanya. Jikalau hendak mengenal jantan betina anak itik itu, hendaklah dilabung air di dalam terenam. Mana-mana yang dahulu menyelam itulah betina dan yang kemudiannya jantan. Baris ini merupakan jawapan kepada teka-teki dan merupakan idea penting pada petikan ini. Ya, sebab itulah Farisha menanda tanda asterisk kerana dia merasakan ini ialah idea penting. Inilah jawapan kepada teka-teki supaya akhirnya Pak Belalang tahu jawapan kepada teka-teki. Ini tandanya apa? Betul Bagi lah, cikgu. bintang. Okey. Ya, jadi satu baik, kita bintang teruskan ya, untuk Irfan. Faris, silakan cikgu. Silakan siapa lagi yang hendak mencuba? Siapa lagi? Ya, Siapa sila lagi? Huyun. Okey, Huyun. Cikgu, saya juga menggunakan tanda soal pada perkataan yang tidak saya faham. Ya, silakan. Saya menanda pada perkataan juragan dan kudrat pada petikan. Bolehkah rakan-rakan membantu saya? Ya, bolehkah rakan-rakan bantu Huyun? Tolonglah Huyun tu. Boleh? Ya, siapa nak cuba? Bantu Huyun. Sila Farisha. Izinkan saya mencuba cikgu. Boleh. Silakan. Maksud perkataan juragan ialah nakoda atau pemilik kapal manakala kudrat bermaksud kuasa. Ya, betul. Jadi kita dah tahu bahawa yang memberi teka-teki ialah pemilik kapal. Betul. Kudrat ni maksudnya semua ni ialah di atas kuasa Tuhan kalau tengok teks yang asal ya. Bagi bintang. Bagi bintang kepada siapa cikgu? Kepada Farisha. Sebab Farisha membantu. Dulu. Okey, Ya. Farisha lagi satu bintang. Ada 3 bintang dekat sini. Okey. Farisha. Silakan yang seterusnya. Murid yang hendak mencuba. Ada lagi tak? Intan, silakan. Okey, Intan. Saya menggunakan tanda asterisk pada baris jikalau tiada lalu punah mengenalnya. Negeri ini kita miliki dan sikap lalu pula raja itu mengenalnya. Kapal yang 3 buah ini pulang kepadanya. Pada Ya. pendapat saya, baris ini merupakan maklumat penting yang menunjukkan punca Pak Belalang bersungguh-sungguh ingin mengetahui jawapan Baiklah, kerana itu Intan menanda asterisk kerana ini ialah jawapan kenapa Pak Belalang bersungguh-sungguh untuk menjawab teka-teki ini. Kerana jika dia tak dapat menjawab, negeri ini akan diberi kepada pihak juragan. Kalau juragan tak dapat jawab, juragan terpaksa memberi 3 buah kapal kepada Raja Pak Belalang. Jadi Pak Belalang kena pastikan memang itulah jawapannya. Ya, dan bagi bintang, Bagi bintang kepada Intan. Okey, baiklah cikgu. Nampaknya sekarang ni Intan dan Farisha mendalui dengan 3 bintang masing-masing. Jadi kita nak minta mungkin ulasan ringkas tentang petikan Ulasan ringkas. teks ini. Apa yang mereka faham? Okey. Kita dah tanda teknik kuek. Mungkin ada salah seorang yang... Kita bagi seorang je boleh cikgu? Boleh, dulu? seorang je. Untuk setakat ini, Ya, silakan. silakan. Sila Farisha. Farisha nak mencuba. Bagus. Berdasarkan bacaan secara mekanis dan teknik bacaan kuek, pada hemat saya, petikan ini berkisarkan kisah Pak Belalang yang bersungguh-sungguh menyelesaikan teka-teki untuk menyelamatkan negaranya. Pak Belalang akhirnya mengetahui jawapan kepada teka-teki jantina anak itik selepas terdengar perbualan juragan dan isterinya.
Ya. Jadi bagaimana cikgu? Rumusnya memang cantik lah cikgu Ya, cantik. Cantik. Sebab kita gunakan teknik quack, sebab tu saya kata bila mereka menggunakan simbol, mereka mudah mengecam. Betul. Dan tadi ada kesukaran Vera dengan Huyun, ada sukar kan nak mengetahui beberapa perkataan, tapi sebab kita gunakan teknik tanda soal tadi, rakan-rakan pun boleh membantu kesukaran tu dengan cepat. Baik, itulah dia untuk segmen kali ini. Kita dah menekankan betapa pentingnya penggunaan teknik quack dalam bacaan teks kita. Jadi cikgu, untuk sekarang ni kita berhenti berehat dulu, boleh? Boleh. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM. Selepas ini jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih bersama kami dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 3. Kita sedang belajar mengenai kisah teladan untuk hari ini bersama dengan Cikgu Farah. Jadi cikgu, soalan Irfan untuk hari ini, kenapa pula tiba-tiba ada seekor arnab di sini cikgu? Itulah ya. Baiklah, sebab kita dah sampai kepada kisah teladan yang kedua. Jadi kenapa temanya Biduk Lalu Kiambang Bertaut? Apa pula kaitan dengan arnab ni? Betul. Jadi murid-murid di rumah dan juga dalam talian boleh merujuk buku teks muka surat 88. Memang tajuknya Biduk Lalu Kiambang Bertaut. Biduk, kalau untuk pengetahuan murid-murid dan juga Irfan, biduk ni kan perahu. Betul. Jadi Biduk Lalu Kiambang Bertaut ni maksudnya ialah permusuhan antara dua pihak yang akhirnya berbaik semula. Kiambang bertaut semula. Jadi, apa yang kita nak buat untuk aktiviti yang seterusnya ialah terlebih dahulu saya akan menjelaskan langkah-langkah mengulas maklumat dalam teks. Langkah pertama ialah baca teks dengan teliti. Jadi, seperti tadi, murid akan membaca secara mekanis. Dia akan baca secara bersuara dengan teliti. Langkah kedua ialah menyenaraikan maklumat. Jadi, kita boleh gunakan teknik QUACK, quack, untuk menyenaraikan maklumat dalam petikan teks. Dan akhir sekali, langkah ketiga, murid memberikan pandangan, ulasan ringkas tentang teks yang akan dikaji. Tapi kita tadi kalau kita secara individu, kita nak melihat kerjasama antara murid-murid, jadi kita bahagikan kepada dua kumpulan. Dua kumpulan, okey. Jadi kumpulan pertama ada siapa dan nama apa cikgu? Ya, kumpulan pertama kita namakan kumpulan Juragan, terdiri daripada Intan dan juga Huyun. Okey, ini yang pertama. Ya, dan Juragan. kemudian yang kedua ialah kumpulan Belalang, iaitu Farisha dan Vera. Baik. Jadi maknanya mereka akan sumbangkan markah ke dalam kumpulan masing-masing. Ya, betul. Mereka akan mencuba secara individu, tetapi okey. mata itu akan disumbangkan kepada kumpulan. Maknanya Jadi kita akan murid-murid kumpul. kena aktif lah. Dan nanti akhir sekali kita akan lihat sama ada juragan yang akan kehilangan kapal ataupun belalang yang akan kehilangan negeri dia. Jadi mereka ini perlu bersaing secara sihat lah juga. Ya, betul. Sebab itu segmen yang seterusnya kita namakan Siapa Cepat Dia Dapat. Jadi murid kena aktif lah untuk merangsang pembelajaran yang lebih aktif. Dan jangan lupa gunakan kad lampu isyarat. Jika hendak mencuba, angkat kad warna hijau. Okey, baik. Kita akan mengulas maklumat pada buku teks muka surat 88. Biduk Lalu Kiambang Bertaut temanya, dan teksnya bertajuk Kerana Seekor Arnab. Itulah kisah. Itulah sebab dia ada arnab kat sini. Itulah kisah teladan kita, Irfan. Sejauh mana kisah ini memberi teladan? Jom kita baca. Silakan. Jadi kita nak lihat murid-murid untuk siapa yang nak baca, nak cuba baca untuk petikan yang pertama. Silakan. Siapa yang nak cuba? Okey, Intan cikgu. Silakan Intan. Encik Selva terkejut dengan perubahan Encik Adli, jirannya. Jika dahulu Encik Adli ramah menegurnya, tetapi kini Encik Adli memandangnya bagaikan helang hendak menerkam tikus. Puan Latifah sendiri tidak bersetuju dengan sikap suaminya itu. Sampai bilakah abang hendak bermusuh dengan Encik Selva itu? Selama ini dia banyak membantu kita.
Ya, murid telah membaca secara teliti. Dia dah mula dengan langkah pertama, Irfan, mengulas maklumat tadi. Baca dengan teliti. Okey. Jadi sekarang kita nak minta murid pergi ke langkah kedua, menyenaraikan maklumat. Ini yang kita nak segmen siapa cepat dia dapat ni. Siapa yang nak cuba? Sila angkat kad hijau. Okey, tadi Ifan nampak Farisha dengan Vera dulu, cikgu. Boleh. Kita bagi Farisha dulu. Farisha dulu, okey. Silakan Farisha. Cikgu, saya menggunakan tanda soal pada perkataan ramah dan bagaikan helang hendak menerkam tikus. Pada hemat saya, kedua-dua perkataan ini kabur dan perlu dijelaskan maksudnya. Farisha menanda tanda soal kepada ramah dan bagaikan helang hendak menerkam tikus. Farisha nak tanya apa sebenarnya maksud dia. Baik, kita buka. Mungkin ada rakan lain yang hendak mencuba. Cepat, pantas, cergas. Sila Huijun. Kita nak bagi markah ni untuk kumpulan masing-masing. Huijun nak bantu Farisha. Sila. Saya hendak mencuba, cikgu. Baik, silakan. Perkataan ramah bermaksud mesra, cikgu. Ya, perkataan ramah bermaksud mesra. Kan? Tapi kan Irfan, kita bagilah Irfan sebab tadi Intan, Farisha juga mencuba. Okey. Intan membaca kan? Kita bagi dia bintang Intan juga. satu. Farisha satu dan Huijun yang membantu Farisha. Baik, sekarang ini nampaknya kumpulan juragan mendalui, cikgu. Cepat sikit kumpulan belalang. Okey. Siapa yang nak cuba bagaikan helang, nak menerangkan? Ya, silakan Intan. Intan pantas. Sila Intan. Cikgu, peribahasa bagaikan helang hendak menerkam tikus bermaksud memandang seseorang dengan perasaan marah. Ya, betul. Jadi kita nampak kat situ Encik Adli memandang Encik Selva bagai helang hendak menerkam tikus. Bagi bintang. Bagi Irfan. bintang dulu kepada Intan. Bagus Okey. ya. Ini ialah persaingan yang sihat antara murid-murid dalam kumpulan juragan dan belalang. Betul. Nanti kita nak tengok siapa yang mendahulu untuk seterusnya. Baik, kita teruskan dengan petikan yang seterusnya. Siapa nak cuba baca? Sila angkat kad warna hijau. Okey. Ya, Ifan Huijun. nampak. Sila Huijun. Huijun dulu. Pantas Huijun. Bolehkah orang seperti Selva itu kita jadikan kawan? Dia sudah menjadi pembunuh. Awak bukannya tidak tahu betapa sayangnya saya kepada Labun. Saya tahu abang. Abang betul-betul pastikan bahawa Encik Selva itu yang melanggar Labun. Saya nampak dengan mata kepala saya Encik Selva yang mengangkat Labun yang terbaring di atas jalan itu. Kalau bukan dia yang melanggarnya, siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan dia? Saya nampak Huijun dah mula berhati-hati dengan sebutan satu-satu. Saya nampak bulat dia sebut tadi. Tahniah Huijun, kita bagi bintang. Bagi bintang Bagi untuk bintang. Huijun yang maksudnya memberi juga markah kepada kumpulan juragan, cikgu. Ya. Siapa Okey. yang nak cuba untuk menyenaraikan maklumat dengan teknik kuek? Silakan. Angkat tangan. pula? Ya. Farisha ni pantas dia. Silakan Farisha. Orang lain kena hati-hati dengan Farisha ni. Betul. Tangan dia cepat. Dia lagi cepat pada dia. Cikgu, saya menadikan K pada baris Encik Selva yang melanggar Labun kerana baris itu merupakan kata kunci kepada punca kemarahan Encik Adli. Saya juga menanda tanda soal pada baris nampak dengan mata kepala sendiri kerana idea itu agak kabur dan menimbulkan persoalan. Apakah benar perkara yang dilihat oleh Encik Adli? Ya. Farisha telah menanda Encik Selva, dia tandakan K kepada Encik Selva yang melanggar Labun sebab itu ialah kata kunci kepada teks ini. Kenapa Encik Adli memandang tu dengan macam helang tadi, memandang Encik Selva macam helang. Jadi dan kemudian dia tandakan tanda soal, betul ke Encik Selva sebenarnya yang melanggar Labun. Jadi kita bagi bintang. Bintang kepada Farisha. Ya. Okey, 2 bintang sekarang ni untuk kumpulan belalang, cikgu. Seterusnya, siapa pula yang ingin menambah bintang kepada kumpulan? Ya, siapa yang nak terus bacakan teks yang seterusnya? Siapa yang nak cuba baca? Sila Farisha. Farisha lagi. Silakan. Ya. Sementara itu, Encik Selva terus berfikir tentang kesalahannya. Akhirnya, dia memberanikan diri untuk berjumpa dengan Encik Adli. Saya mahu Encik Adli berterus terang kalau saya ada membuat salah. Kita ini bagaikan adik-beradik. Saya tidak mahu kita bermasam muka seperti sekarang. Encik Adli bersalah. Dia tidak menduga bahawa Encik Selva akan datang berjumpa dengannya. Dia hanya terdiam.
Ya, bagus Farisha ni satu, dia membaca lepas tu dia sambil senyum. Kita bagi bintang Irfan. Bagi bintang. Dan Sebab Irfan dia juga nampak dari segi intonasi pun ada juga. Ya, tu. betul. Sebutan yang baik. Tahniah Farisha. Baik, siapa yang nak menyenaraikan maklumat daripada petikan ini? Oh, Intan cepat dia. Silakan Intan. Cikgu, saya menandakan tanda K pada baris. Berterus terang kalau saya ada membuat salah. Saya merasakan bahawa baris ini merupakan kata kunci kepada peribahasa biduk lalu Kiambang Bertaut yang merupakan tema pada petikan ini. Ya, Encik Adli dia sebab memandang Encik Selva dengan penuh marah. Jadi Encik Selva dia pun minta Encik Adli berterus terang. Jadi ini ialah peleraian kepada konflik antara mereka berdua. Jadi Intan tadi Intan telah pun menandakan K kepada kata kunci ini. Sebenarnya saya nak tanya jugalah, setuju ke yang lain ni? Kalau setuju cuba angkat kad hijau dengan penerangan Intan tu, betul ke? Dia setuju. Semua jadi kita setuju. Bagi bintang kepada Intan. Okey, bintang untuk kumpulan juragan dah ada 5 setakat ini, cikgu. Mereka sebenarnya mula faham bagaimana teknik penggunaan simbol-simbol kuek ni dalam petikan. Jadi akhir sekali kita nak minta siapa yang boleh mencuba untuk membaca. Silakan Vera. Sebenarnya suami saya ingin marah kerana anak kesayangannya mati dilanggar. Sudah bertahun-tahun dia memelihara anak itu. Oh, macam itu. Tentu Encik Adli menganggap bahawa saya lah yang melanggar anak itu. Sebenarnya saya tidak melanggar anak itu. Saya hanya menyelamatkannya selepas dilanggar kereta lain. Wajah Encik Ali berubah. Selama ini rasa bahawa dia sudah berprasangka kepada Encik Selva kerana seekor anak. Ya, saya nampak Vera juga telah belajar untuk menyebut ataupun membaca secara perlahan-lahan. Betul. Jadi lebih jelas kita yang mendengarnya. Jadi bagi dia bintang. Bintang untuk Vera. Okey. Ini bintang pertama untuk Cikgu. Okay, kita berikan tepukan dulu untuk semua sekali. Okey. Jadi kita nak minta mereka menyerahkan maklumat dulu. Maklumat Irfan pula boleh? Ya. Untuk petikan yang ini. Silakan. Intan tak sempat Cikgu cakap dah angkat dah. Intan. Intan, silakan. Ya, silakan Intan. Cikgu, saya menandakan asterisk pada baris suami saya marah kerana anak kesayangannya mati dilanggar. Sudah bertahun-tahun dia memelihara anak itu. Saya memberi tanda tersebut kerana baris ini merupakan maklumat penting pada petikan ini. Ya, Intan menanda tanda asterisk kerana kita tahu tanda asterisk ialah untuk maklumat yang penting, idea yang menarik. Jadi kerana itulah Encik Adli marah kerana dia berasakan Encik Selva ni yang melanggar arnab kesayangannya. Jadi yang lain setuju? Kalau setuju angkat kad hijau. Angkat kad hijau sikit, Abang Irfan nak tengok juga. Mereka bersetuju dengan Intan. Setuju saja, bagi bintang. Okey, jadi Intan ada 4 bintang setakat ini. Jadi memang betul lah Cikgu penjelasan yang diberikan. Satu lagi dia menggunakan teknik asterisk. Asterisk, betul. Ada satu lagi mungkin nak cuba, kita bagi peluang. Okey, tambah lagi? Vera. Ya, Vera cepat. Ya, sila Vera. Tersenyum Vera di situ. Tersenyum. Silakan. Saya menanda asterisk pada baris sebenarnya saya tidak melanggar anak itu. Saya hanya menyelamatkannya selepas dilanggar kereta lain. Saya menanda asterisk kerana baris ini merupakan maklumat penting dan jawapan kepada konflik antara dua watak petikan ini. Ya, akhirnya terlerailah jawapan. Sebab itu tadi ada murid yang menandakan tanda soal. Betul ke apa yang Encik Adli nampak tu Encik Selva ke yang melanggar? Jadi Encik Selva telah menjelaskan bahawa dia tidak melanggar, tetapi dia hanya membantu untuk menyelamatkan arnab itu selepas dilanggar oleh kereta lain. Jadi yang lain setuju dengan Vera? Setuju angkat kad warna hijau. Jadi kita bagi bintang pada Vera. Tahniah Vera. Nampaknya tahniah Intan, tahniah Farisha, tahniah Hujun. Jadi akhir sekali kita nak minta mungkin 2 orang, boleh? 2 orang untuk buat ulasan ringkas petikan teks kerana seekor arnab ini. Silakan Hujun. Hujun dah angkat laju dulu. Dia. Okey, bagus. Berdasarkan bacaan secara mekanik dan teknik bacaan kuek, pada hemat saya, petikan ini berkisar konflik yang berlaku antara dua watak, iaitu Encik Adil dan Encik Selva yang berjiran dan berkawan baik. Hanya kerana salah faham. Baik, hanya kerana salah faham,
kerana salah faham mereka bergaduh, jadi kemudian mereka berbaik semula. Tahniah kepada Hujun. Kita bagi bintang kepada Hujun. Boleh seorang cikgu, lagi. saya tolong di sini. Okey. Oi, Vera cepat angkat. Sila Vera. Vera dah semangat. Betul. Sila Vera. Kembali Saya semangat. setuju. Silakan. Salah faham ini akhirnya dapat diselesaikan apabila Encik Siawa mengambil keputusan untuk berjumpa dengan Encik Ali dan menjelaskan salah faham yang berlaku. Pada khidmat saya, tidak seharusnya tidak mudah berprasangka terhadap orang lain tanpa usul berisap. Ya, kita tak seharusnya berprasangka terhadap orang lain tanpa usul periksa. Tahniah kepada murid-murid kerana mampu mengaplikasikan dan bersemangat. Irfan, cuba kita tengok. dari Bagi Vera bintang. satu Lupa pula. bintang. Vera. Sebab bagi Vera bintang tadi pada Vera. laju kan, kita Ya. bagi lagi 1 bintang. Okey, cikgu nak saya tengok bintang ada berapa? Boleh. Siapa? Kumpulan juragan ke yang kehilangan kapal ataupun belalang yang kehilangan negeri? Okey, sekarang ni Irfan nampak bahawa ini memang Irfan rasa belalang yang akan kehilangan negerinya, cikgu. Alamak, kumpulan belalang. Kumpulan belalang kena cepat dan lebih berusaha selepas ini. Tahniah kepada kumpulan juragan. Tapi kan Irfan, Ya. tertinggal 1 bintang je itu Irfan. Betul, satu je lagi, satu je. Jadi kita bagi gong. Apa Tahniah tu, kepada tahniah kepada kumpulan juragan dan juga Okey. kumpulan belalang sebab telah menjayakan segmen siapa cepat dia dapat. Memang nampaklah cepat tu dan telah mengaplikasikan ada dua langkah tadi. Betul. Iaitu Yang pertama membaca dengan teliti dan yang kedua menyenaraikan maklumat guna teknik kuat. Baik, jadi nampaknya cikgu, murid-murid cikgu telah pun berjaya menjawab dan memberikan orang kata apa, prestasi yang sangat cemerlang untuk segmen kali ini ya. Itulah dia nampaknya sekarang ini kumpulan juragan mendalui dengan 1 bintang lebih. Ya, betul. Jadi jangan risau sebab kita akan cuba kembalikan kemenangan di pihak belalang mungkin selepas ini. Jadi sekarang ini cikgu, kita ingin berhenti berehat seketika, kembali lagi dalam Didik TV KPM selepas ini. Ya. Didik TV KPM. Kembali bersama kami dalam slot mendengar rendah Didik TV KPM. Tentunya dalam mata pelajaran Bahasa Melayu sekarang ini nampak kita berpakaian seperti orang lama, cikgu. Jadi untuk segmen kali ini, cikgu, apa pula diskusi kita? Baik. Tajuk segmen yang kali ini ialah Yang Baik Jadi Teladan. Kembang harum dari dasar hati, indah santun oleh halus budi. Aiwah. Sebab tu kita namakan kisah teladan. Sebab sejauh mana kisah yang kita kaji tadi ada 2, iaitu Pak Belalang dan juga Kerana Seekor Arnab. Sejauh mana kedua-dua kisah ini memberi teladan kepada pembaca, iaitu murid-murid yang bersama dengan kita secara dalam talian. Jadi kita nak mendengar murid-murid untuk mengulas. Kita dah sampai kepada langkah yang ketiga, mengulas maklumat. Mereka akan memberikan pandangan terhadap maklumat yang telah mereka baca sebelum ini. Dan kita nak dengar, kita masih lagi dalam mood orang kata siapa cepat dia dapat. Jadi kita nak dengar siapa yang boleh nyatakan, kita nak membanding beza maklumat yang mereka peroleh daripada teks Pak Belalang dan juga Kerana Seekor Arnab. Silakan, siapa yang nak cuba? Jadi kita akan kumpul bintang, cikgu. Ya, masih lagi kita bagi bintang. Okey, silakan. Siapa? Lagi sekali boleh? Sebab kita tak nampak siapa yang angkat dulu tadi. Okey, lagi sekali Okey, dalam kiraan cikgu. Vera pun hilang Vera pun dah masuk sekarang ni, tak apa. Kita boleh cuba dulu. Boleh. Yang pertama. Jadi kita 1, 2, 3. Cuba angkat. Intan. Okay, Intan dulu. Baik. Nanti kata tak adil pula Intan. Betul. Tak nampak tadi. Tapi sekarang ni kita silakan Intan untuk menjawab. Silakan Intan. Berdasarkan teknik bacaan kuek, maklumat yang saya peroleh ialah teks Pak Belalang berkisarkan Pak Belalang yang berasa susah hati kerana perjanjian dengan baginda untuk menyelesaikan teka-teki. Pak Belalang akhirnya mengayuh sampan berdekatan kapal juragan dan terdengar perbualan juragan dengan isterinya. Pak Belalang sangat gembira dapat menyelesaikan teka-teki tentang cara mengenal jantina itik. Baiklah. Intan telah pun memberikan pandangan tentang apa yang dia faham tentang teks Pak Belalang. Kita nak lihat adakah betul, baru kita nak bagi bintang. Baiklah, Pak Belalang berasa susah hati
kerana perjanjian dengan baginda, tadi Intan pun telah sebutkan. Pak Belalang menaiki sampan berdekatan dengan kapal juragan. Kemudian secara ringkasnya Pak Belalang terdengar perbualan juragan dengan isterinya dan akhir sekali Pak Belalang gembira kerana akhirnya mengetahui cara mengenal jantina itik. Jadi tahniah kepada Intan. Boleh bagi bintang kepada Intan. Baik, Silakan. sekarang ni Ifan akan bagi dulu bintang kepada Intan. Intan kumpulan juragan. Juragan, cikgu. Ya, Belalang. Okey. Siapa yang nak cuba untuk membentangkan maklumat untuk teks teladan yang kedua iaitu kerana seekor arnab? Farisha, saya nampak tangan Farisha cepat. Terus naik ke atas. Silakan Farisha. Silakan Farisha. Hasil perbincangan dan bacaan kami, teks kerana seekor arnab berkisarkan Encik Silva yang terkejut dengan perubahan sikap jirannya, Encik Adli. Encik Adli menyangka bahawa Encik Silva yang melanggar arnabnya labun sehingga mati. Encik Silva akhirnya bersemuka dan meminta Encik Adli berterus terang. Akhirnya, konflik terlerai apabila Encik Silva menyatakan bahawa dia yang menyelamatkan labun selepas dilanggar kereta lain. Ya, tahniah kepada Farisha. Kita nak semak maklumat pada teks kerana seekor arnab. Encik Silva terkejut dengan perubahan sikap Encik Adli. Tadi dia pandang Encik Adli bagaikan helang hendak menerkam tikus. Okey, kemudian Encik Adli menyangka Encik Silva yang melanggar arnabnya yang bernama labun. Dan kemudian Encik Silva meminta Encik Adli berterus terang dan akhir sekali Encik Silva menyatakan bahawa dia hanya mencuba untuk menyelamatkan labun selepas dilanggar oleh kereta lain. Tahniah Farisha. Maksudnya dia faham tentang teks ini. Kita bagi bintang kepada kumpulan Belalang. Baik. Ya, Satu sengit lagi nampaknya. bintang. Nampaknya cikgu masih dalam satu lagi perbezaan mata. Ya, jadi kita masih lagi murid perlu mencuba untuk melihat pada akhirnya siapa kumpulan mana yang menang ya. Baik, sesuai dengan tajuk kita kisah teladan, macam yang saya bagi tahu tadi, kita nak lihat sejauh mana kisah kedua-dua kisah ini memberi teladan kepada pembaca. Jadi kita nak dengar murid-murid menilai ataupun mengulas maklumat daripada sudut nilai dan juga pengajaran bagi teks ini. Silakan, siapa yang nak cuba? Huijun angkat begitu cepat. Silakan Irfan dan Huijun. cikgu nampak Huijun dulu. Silakan. Ya. Cikgu, watak pada petikan bab belalang ialah belalang, juragan dan isteri juragan. Ya, Huijun hendak menerangkan watak pada petikan Pak Belalang, juragan dan isteri juragan. Kita bagi bintang kepada kumpulan Belalang, Baik. kumpulan juragan. Huijun. Juragan sebab Huijun di sini. Nasib Okey. baik. Itu dari segi watak cikgu ya. Ya. Seterusnya dari segi apa pula? Mungkin kita nak dengar watak kerana seekor anak. Siapa okey. nak cuba? Teks yang seterusnya. Silakan. Farisha. Farisha. Farisha ni tangan dia dah berlatih dah Irfan. Betul. Cepat dia angkat. Silakan. Cikgu, nilai yang diperolehi pada petikan Pak Belalang ialah kegigihan. Sebagai contohnya, sikap gigih Pak Belalang yang bersungguh-sungguh menyelesaikan teka-teki untuk menyelamatkan negerinya. Ya, baiklah. Dalam dada yang mesra, tenang telaga cinta, aku berjanji setia membela tanah pusaka. Itulah sikap Pak Belalang sebenarnya. Dia gigih nak membela negeri dia. Itu Farisha menilai daripada segi nilai yang dia dapat daripada teks Pak Belalang. Baik, kita bagi bintang. Silakan. Satu lagi bintang untuk Farisha. Nak penuh dah cikgu. Ya, bagi Farisha. Tangan tu Okey. bersenam. Sabar Huijun, sabar. Cikgu belum cakap. Belum tanya lagi soalan Okey. Cuma tadi mungkin terkeliru sedikit. Saya nak cerita tentang watak. Tak apalah dulu. saya yang jawab. Watak kerana seekor arnab, kita ada Encik Selva, Okey, Encik Encik Adli Adli. dan juga Puan Latifah. Jadi tak apa. Kita teruskan kepada nilai yang terdapat pada kerana seekor arnab. Tak apalah, kita bagi Huijun lah tadi. Dia dah angkat cepat dia angkat. Dah. Sila Huijun. Tengok tu dia punya usaha untuk jawab. Silakan Huijun. Cikgu, nilai yang diperoleh pada petikan bab belalang ialah kegigihan. Sebagai contohnya, sikap gigih Pak Belalang yang bersungguh-sungguh menyelesaikan teka-teki untuk menyelamatkan negerinya. Ya, Huijun. Nilai pada kerana seekor arnab apa Huijun? Cuba cuba Huijun nyatakan. Kegigihan. Pada seekor arnab, kerana seekor arnab. Mungkin kita nak cuba. Keikhlasan. Keikhlasan siapa Huijun? Encik Selva yang Ya. ikhlas
Ya, itu dia jawapan dia, nilai yang diperoleh sebab tadi sebenarnya Farisha dah jelaskan nilai yang ada pada Pak Belalang. Betul. Jadi kita nak ambil untuk kerana seekor arnab, Hujun berjaya iaitu keikhlasan Cik Selva untuk membaiki hubungan antara kedua-duanya. Bagi bintang pada Hujun. Okey, Silakan. Hujun bagi 1 bintang. Maknanya cikgu dalam petikan kerana seekor anak ni memang mereka cuba untuk menyelesaikan konflik Ya, yang betul. ada. Kan? Kita yang terakhir sekali kita nak lihat pengajaran. Mungkin murid-murid nak mencuba, silakan. Ya, silakan Okey, Intan. Ini pengajaran yang mana satu? Yang Pak Belalang ke? Tak apa, kita dengar apa yang Okey, mereka nak cuba kita dengar jelaskan. dulu. Silakan. Pada hemat saya, pengajaran yang diperoleh pada petikan Pak Belalang ialah kita seharusnya Pak mengamalkan Belalang. hati dalam kehidupan. Kita tidak seharusnya bersikap seperti juragan yang tidak berhati-hati sehingga kapal-kapalnya tergadai. Ya, kita harus berhati-hati. Tahniah Intan. Seorang lagi mungkin kerana seekor arnab mungkin dia nak cuba. Ya, sila Farisha. Okey, Intan. Farisha lagi, sila. Okey, ini mungkin yang terakhir cikgu ya untuk setakat ini. Baik, Cikgu. silakan Farisha. Izinkan saya mencuba. Ya, silakan. Pengajaran pada petikan kerana seekor arnab ialah kita seharusnya bersikap rasional dalam sesuatu tindakan. Encik Adli seharusnya memastikan kebenaran dan tidak berprasangka secara melulu. Ya, itulah pengajaran yang diperoleh. Jadi kita bagi bintang kepada Farisha. Tahniah Farisha. Jadi mereka sebenarnya telah pun mampu menyatakan apa teladan yang mereka dapat daripada Betul. kisah-kisah kita pada hari ini. Tahniah diucapkan. Kita nak lihat berapa siapa yang mendahului itu. Seram, takut. Boleh tak Ifan kira dulu cikgu? Boleh, Kalau boleh, nampak boleh. macam banyak sangat, Ifan tak boleh nak tengok serambang macam ni. Ya, Okey, kita sila, kira. sila. Baik, untuk juragan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 untuk juragan. 11 bintang Okey. untuk juragan. Dan untuk belalang pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 untuk belalang. Jadi perbezaan dua mata. Dampaknya cikgu sekarang ni, kumpulan juragan. menangi kita punya kuis lah ataupun uji minda ni aktiviti adalah kita kumpulan ya. Juragan. Berikan tepukan untuk diri sendiri dulu. Tahniah pada Okey. kumpulan juragan. Okey, baiklah saya teruskan. Mungkin Murid-murid. cikgu boleh berikan rumusan untuk Ya. sepanjang 1 jam ini. Silakan cikgu. Baik, kita nak minta dengar murid yang buat rumusan boleh? Murid boleh, tak ada masalah. Siapa yang nak Silakan. cuba? Yang nak merumus sedikit? Ya, silakan Intan. Pada hari ini, saya berasa teruja kerana dapat memperoleh pengetahuan baru tentang teknik bacaan kuek. Saya dan rakan-rakan akan mengaplikasikan teknik ini bagi memudahkan kami memahami dan mengulas maklumat daripada pelbagai teks dengan betul dan tepat. Sesi pembelajaran hari ini telah memupuk minat membaca dalam kalangan kami kerana teknik yang digunakan mudah dan berkesan. Ya, betul. Jika betul tekniknya sebenarnya mudah untuk murid-murid memahami memahami waktu aktiviti membaca. Sebenarnya ada banyak teknik. Okey. Kita ada teknik QUEK, KWLH, teknik ASIC. Jadi murid boleh mungkin melakukan pembelajaran secara meluas ataupun ekstensif dan saya nak bagi tahu murid-murid untuk melakukan pengayaan. Tadi murid-murid lebih kepada kemahiran membaca dan juga bertutur. Jadi kali ini kita nak lihat kemahiran menulis, sebab itu kita namakan pengayaan. Murid-murid hendaklah menulis ulasan lengkap tentang isu dan apa pengajaran yang mereka peroleh daripada kedua-dua teks teladan pada hari ini. Jadi murid boleh merujuk juga repositori atau rujukan utama sumberku pada laman Sesawang Delima dan secara rumusannya murid sebenarnya telah pun mencapai kemahiran yang telah diharapkan. Mereka mampu membaca dengan menggunakan teknik QUEK dan mengulas maklumat pada pelbagai teks dengan betul dan tepat. Kalau boleh saya nak bagi banyak-banyak bintang. Ifan angkat je menandakan berapa bintang kita nak bagi. Okey, kita sekarang bagi ni kita bagi 1, 2, 3, 4, 5 bintang untuk keempat-empat bunga kita. Baik, itulah rumusan cikgu dan cikgu pun telah berikan pentaksiran mengenai prestasi murid cikgu untuk hari ini. Dan kita boleh ingatkan lagi sekali, di mana cikgu untuk dapatkan latihan pengukuhan? Di repositori sumberku. Baik. Saya nak baca sedikit petikan daripada Sastrawan Negara Samad Said kalau boleh. Silakan, cikgu. Daripada salah satu sajaknya iaitu kita memupuk insan yang luhur budi melalui tapisan hikmah berseni dan buku sememangnya tasik aneka ilmu yang perlu dipupuk
di dalam kalbu. Okey, itulah dia ayat yang memberikan rangsangan untuk kita terus membaca, mencintai buku, minat mencintai membaca. ilmu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih banyak yang meluas di luar sana, Cikgu. Ya, Baiklah, betul. terima kasih Cikgu untuk penjelasan dan perkongsian untuk hari ini. Dah banyak Irfan belajar bersama dengan murid-murid Cikgu yang menonton di rumah dan bersama mereka yang berada di dalam Thailand sekarang ini. Kalau ada rezeki kita berjumpa lagi, Ya, insya-Allah. Dengan itu, assalamualaikum. Bye-bye. Belalang. Mana tetamu kita tadi? Mereka sudah pulang, Mak. Mereka kata kopi kita pahit. Tidak sedap pula tu. Pahit? Pahit, Mak. Nanti Mak rasa. Mereka baru rasa pahitnya kopi ya Irfan. Belum rasa lagi pahitnya kehidupan. Okey, Cikgu. Terima kasih banyak-banyak.